Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Saya Cikgu Rizwan bin Muhammad Dali, guru sejarah anda pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar berikut. Apakah binaan tersebut? Apakah jawapan murid-murid? Ya, cikgu pasti. Jawapan murid-murid ialah Kota Formosa. Kuasa Barat manakah yang pertama menyerang Melaka? Apakah jawapan murid-murid? Cikgu pasti jawapan murid-murid ialah Portugis. Tajuk pilihan kita pada hari ini dari bab 1 tingkatan 5, iaitu kemunculan dan perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Pada akhir sesi pembelajaran, pelajar akan dapat menjelaskan maksud imperialisme, menghuraikan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. Murid-murid perlu tahu apakah maksud imperialisme. Maksud imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Bentuk soalan yang boleh ditanya dalam bahagian ini ialah jelaskan maksud imperialisme. Contoh jawapan calon adalah seperti berikut. Imperialisme merupakan dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. Markah akan diberikan berdasarkan fakta berikut. Fakta pertama, dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh. Fakta yang kedua, wilayahnya. Fakta yang ketiga, menjajah negara lain. Fakta keempat, untuk kepentingan tertentu. Murid-murid sekalian, negara Barat manakah yang menjalankan imperialisme di Asia Tenggara? Berikut ialah negara Barat yang menjalankan dasar imperialisme ke atas negara-negara di Asia Tenggara. Britain telah menjajah tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Burma, manakala Belanda menjajah Indonesia, Perancis menjajah Indochina, Spanyol menjajah Filipina, Portugal menjajah Timur Timur. Seterusnya, murid-murid perlu tahu apakah faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. Faktor pertama ialah revolusi perindustrian. Kedua ialah kekayaan bahan mentah. Ketiga ialah persaingan kuasa Barat. Keempat ialah sistem pengangkutan dan perhubungan. Dan terakhir ialah beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Revolusi perindustrian membolehkan mereka mengeluarkan pelbagai hasil perkilangan secara besar-besaran. Mereka memerlukan bahan mentah yang konsisten. Selain itu, mereka memerlukan pasaran baru. Mendorong imperialisme di timur, terutamanya di China, India dan Asia Tenggara. Kekayaan bahan mentah di Asia Tenggara mendorong imperialisme Barat di Asia Tenggara. Tanah Melayu dan Indonesia kaya dengan biji timah. Thailand mempunyai biji timah dan kayu jati. Burma mempunyai kayu jati dan Filipina mempunyai tebu dan kelapa. Sistem pengangkutan dan perhubungan. Penggunaan kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang lebih banyak dan mempercepatkan perjalanan di antara Barat dan Timur. Penggunaan kapal berkuasa wap dalam pembukaan terusan Suez menjadikan perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos. Penciptaan telegraf membawa perubahan terhadap perhubungan antara Barat dan Timur. Kuasa imperialis dapat memberikan arahan kepada pegawai mereka di tanah jajahan dengan lebih cepat dan berkesan. Ahli perniagaan di Barat dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur. Urusan perniagaan menjadi mudah dan perdagangan antara bangsa menjadi pesat. Persaingan kuasa-kuasa Barat menyebabkan negara-negara di Asia Tenggara menjadi mangsa imperialisme mereka. Semakin luas tanah jajahan mereka, semakin tinggi sanjungan yang diperolehi kuasa-kuasa Barat itu. Keluasan tanah jajahan juga melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa Barat. Beban orang putih dan tugas menyebarkan tamadun. Slogan beban orang putih digunakan oleh kuasa British dan Belanda dalam menjalankan imperialisme. Kedua kuasa mendakwa mereka lebih maju dan bertamadun. Mereka berasa bertanggungjawab untuk memimpin orang Timur ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Perancis menggunakan slogan
tugas menyebarkan tamadun. Ini bermaksud mereka bertanggungjawab untuk mentamadunkan orang Timur. Mubalik Kristian berpendapat mereka bertanggungjawab menyebarkan agama Kristian kepada penduduk di tanah Melayu. Seterusnya, cikgu akan memberikan soalan kepada murid-murid. Mengapakah tanah Melayu menjadi sasaran penjajahan Kuasa Barat? Berikut ialah contoh jawapan calon. Tanah Melayu menjadi sasaran imperialisme Barat kerana kaya dengan bahan mentah seperti biji timah. Selain itu, kedudukan yang strategi di laluan perdagangan antara India dan China. Tanah Melayu juga mempunyai tanah yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Seterusnya ialah contoh soalan objektif. Peta 1 menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara pada tahun 1914. Apakah keistimewaan wilayah tersebut? A. Politik stabil. B. Pentadbiran mantap. C. Banyak bahan mentah. D. Mata wang sistematik. Murid-murid perlu mengkaji kehendak soalan berdasarkan peta 1. Soalan menanyakan keistimewaan wilayah. Maka jawapan tepat adalah C. Banyak bahan mentah, iaitu tanah Melayu, Indonesia mempunyai hasil bumi seperti biji timah. Burma mempunyai hasil bumi seperti kayu jati. Filipina mempunyai hasil bumi seperti tebu dan kelapa. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada murid-murid semua. Sekian, terima kasih.